Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar tak respon sikit? Selamat sejahtera, cikgu. Okey, dengar. Okey, hari ni kita mulakan tahun baru kita tahun sesi persekolahan baru matematik. Okey, untuk sesi 22-23. Okey, hari ni kita mulakan dengan subjek matematik, tajuknya bab yang pertama iaitu ubahan. Okey, kalau kita tengok, okey, ubahan ni dia ada beberapa pecahan Ada 3 pecahan iaitu ubahan langsung. Okey, mana pen saya tadi? Sekejap Okey, ubahan langsung, songsang dan bergabung. Ada 3 ubahan. Okey, hari ni kita tengok ubahan songsang. Ubahan langsung di muka surat 2. Okey, kita nak tengok, kita menerangkan maksud ubahan langsung. Okey, kalau kita tengok kita tengok contoh ni, dibagi gambar ni. Ni gambar apa ni? Gambar apa ni yang awak nampak ni? Respon sikit. Gambar chef masak. Okey, chef masak. Okey, kalau kita tengok, katakan contoh kita nak buat 10 hidangan. Ni hidangan hidangan yang ni cawan beras. Okey, contohnya kita nak buat 10 hidangan, kita perlukan 5 cawan beras. Okey, contoh faham tak ni? Cawan ni katakan Y, hidangan ni katakan X. Kalau kita nak buat 10 hidangan, kita perlukan 5 cawan beras. Okey, kalau kita contoh kita nak buat 20 hidangan. Berapa cawan beras kita perlukan? Agak-agak. 10. 10. Pandai pun. Yes, okay. Contoh lagi Kalau kita nak buat contohnya 2 hidangan. Setengah. 2 hidangan berapa? Cawan beras. Okey, kalau kita buat 2 hidangan, adakah cawan beras tu makin banyak makin sikit? Makin sikit. Pandai. Jadi kesimpulan dia yang kita dapat, apabila hidangan tu meningkat, cawan beras meningkat ke menurun? Menurun. Makin banyak ke makin sikit? Asalnya 10. Okey, kalau 10 hidangan, 5 cawan. Kalau dia nak buat 20 hidangan, dia meningkat. So cawan tu meningkat ke menurun? Menurun. Daripada asal. Meningkat. Meningkatlah. Kalau dia nak buat 2 hidangan, maksudnya hidangan tu makin menurun. Agak-agak bilangan cawan tu meningkat ke menurun? Menurun. Meningkat ke menurun? Makin banyak ke makin sikit? Kalau kita buat 2 hidangan dia, cawan beras tu makin banyak ke makin sikit? Makin sikit. Makin sikit. So menurun lah. Okey. Faham tak ni? Kalau ubahan kita dapat, simbol dia Y ni dipanggil berubah secara langsung dengan X. Iaitu cawan berubah secara langsung dengan hidangan. Faham tak? Okey. Macam mana kita nak dapatkan nilai Y ni? Contohnya kalau kita perlukan 2 hidangan, berapa cawan yang kita perlukan? Okey, macam mana dapat? Macam mana? Bagi 2. Bagi 2. Bahagi 2 kan? So 20 bahagi 2. Ni pun bahagi 2. Ni pun bahagi 2. Faham tak? So bahagi 2 dapat apa? Dapat 1. Boleh ikut? Okay, So kita dapat persamaan dia. Macam mana dapat? Okey, kaedah dia senang je. Iaitu awak buat Y tadi bahagi dengan X. Kalau Y bagi X dapat apa? Y bagi X. Contoh dia 5 bahagi 10. Dapat apa? Jadi kalau Y bahagi X dapat 5 bahagi 10. Dapat apa ni? 5 bagi 10 kau dah lupa kau. Apa? 2. 5 bagi 10 2. Pandainya. Kau ada RM5 nak bagi 10 orang. Takkan nak orang RM2. Kaya tu. Kita ada RM5 nak bagi 10 orang. Apa dapat? 5. Kita ada RM5 nak bagi 10 orang. Seorang dapat RM1. Setengah lah dah mak. Kau ni relax kan. Dah masuk form 5 ni. Faham tak? So dapatlah okey, Y bagi X ni kita katakan dia adalah K. So K dapatlah 1/2. Faham? Faham tak? Okay, so kita dapat persamaan. Jadi
Y ni, kalau ubahan, kita nak tukar kepada persamaan, kita letak Y sama dengan KX. Sebenarnya. Ini saya advance sikit. Kita modularkan. Y sama apa? K. So, K tu dapat apa? K dapat apa? So, dapatkan K tadi. Macam mana K? Y per X. Faham tak? Bila Y per X, dapat apa? So, Y per X dapat apa? So, K dapat 1 per. So, K, Y dia adalah 5. Contoh X dia adalah 10. So, dapatlah K 1 per 2. Hilang pula. Okay, K 1 per. Faham tak ni? 2. Faham tak? Macam dapat K tadi? Faham. Faham Okay, so kita gantikan nilai K ni. So, Y sama dengan 1 per 2X. Bila bilangan hidangan dia 20, so kita masukkanlah. Y sama dengan 1 per 2 darab 20. Apa dapat? 10. Dapat 10. Kalau 2 tadi, masukkanlah. Y sama dengan 1 per 2 darab 2 dapat apa? 2 darab, bagi 2 dapat? 1. So, Y dapat apa? Dapat 1. Okey, contoh dia. Okey, berapakah cawan yang kita perlukan kalau kita nak buat 150 hidangan? Berapa cawan kakak? Berapa? 75. So macam mana dapat? Kita masukkan formula tadi. Y sama dengan, kita ambil dulu lah. Y sama dengan 1 per 2X. So Y sama dengan 1 per 2 darab 150 dapatlah 75. Ini dipanggil ubahan langsung. Faham? Ni kita dah ni lah, saya modularkan benda tu. Okey, faham tak ni? Faham ke tak faham? Faham. Okey, faham Alright. Okey, kita tengok sikit. Okey, kita tengok yang ni So, ubahan langsung dia kata apa? Menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, okey, maka pemboleh X juga bertambah. Jadi Y dan X, bila Y bertambah, X pun bertambah. Itu dipanggil ubahan langsung. Faham? Kalau Y menurun, X akan bertambah ke menurun? Menurun. Menurun. Itu dipanggil ubahan langsung. Faham? Kena sebaliknya lah. Okey, hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Itu yang kita nak. Faham? Jadi kita dah belajar tadi advance sikit. Kalau Y berubah secara langsung dengan X, kalau persamaan dia adalah apa? Y sama dengan letak apa? Letak pemala. Iaitu apa tadi? Y sama dengan? Ni. So, kalau Y berubah secara langsung dengan X, nak dapatkan persamaan, kita letak Y sama dengan apa? Sama apa tu? K. KX. Ni awak kena ingat Kalau Y berubah secara langsung dengan X, persamaan dia adalah Y sama dengan KX. Faham? Faham tak faham? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Faham Okey, kita tengok sikit. Yang ni lah contoh satu ni. Okey, dia kata gaji seorang pekerja sambilan sebagai jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual. So jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam. Jurujual berubah secara langsung dengan jam. Maksud dia secara langsung ni apa? Kalau jurujual kalau jam meningkat, bilangan jurujual pun akan meningkat tu langsung. Kalau bilangan jam menurun, jurujual pun akan menurun. Faham tak? Itu berubah secara langsung. Ada graf macam ni lah. Faham? Tak pun macam ni. Lurus. Okey, boleh dapat? Dapat? Hello? Dah senyap dah. Dapat? Boleh tak? Faham tak ni? Faham. Okey, kita tengok contoh ni. Dia kata, nyatakan perubahan pada dia nak gaji. Ni jurujual ni gaji lah. Ni gaji. Gaji, jika bilangan jam ni bertambah 2 kali ganda.
Bila tambah 2 kali ganda, bilangan gaji pun akan ikut. Apa dia? Bertambah 2 kali ganda. Itu jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Samalah. Sebab dia sama. Okey? Ni gaji, ni jam. Kalau bilangan jam berkurang 10 jam, bilangan gaji pun akan berkurang 10 kali ganda. Faham? Kalau bilangan gaji meningkat 3 kali ganda, bilangan jam meningkat 3 kali ganda, bilangan gaji akan meningkat 3 kali ganda. Faham? Bilangan gaji turun 10%, bilangan jam juga akan turun 10%. Faham tak ni? Faham tak faham? Sebab dia berkadar secara langsung. Kalau bilangan gaji meningkat 30 kali ganda, so bilangan jam akan meningkat apa? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Meningkat berapa kali ganda ni? 30. 30 kali ganda juga. Samalah. Tu sebabnya contoh ni tengok. Jumlah gaji jika jam bertambah 2 kali ganda. So bila jam bertambah 2 kali ganda, gaji juga akan bertambah 2 kali ganda. Nampak? Sama. Beza dia jam gaji je. Kalau gaji, okay, dia nak bilangan gaji jika jam ni berkurang 40%. So gaji apa? Berkurang 40% juga. Faham tak? Faham tak faham? Faham. Okay. Dia nak bilangan jam jika gaji separuh daripada gaji asal. So jam juga apa? Separuh daripada apa? Jam Asal. So bila dia gaji, tukarlah gaji. Kalau dia nak jam, tukar dia kepada jam. So bilangan jam separuh daripada bilangan jam asal. Boleh ikut? Faham tak faham? Hello, faham tak faham ni? Boleh tak boleh? Respon sikit. Kau pergi makan ni, tinggalkan saya seorang je. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Nanti ni awak buat Saya dah screenshot tu. Nanti awak buat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Salin soalan dan buat. Faham tak ni? Bila zaman kebat ni, awak wajib salin soalan supaya awak akan faham. Okey, tugas awak salin nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni dekat buku tulis, kemudian jawab. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Grup Telegram. Okey, kita tengok sikit, kita teruskan lanjutkanlah ni. Ni kita modulakan. Okey, ni tadi kita dapatlah berkadar langsung ni. Langsung graf dia lurus lah nanti kalau kita buat. Kita plotkan, dia akan dapat garis lurus. Tu berkadar langsung. Okey, kita tengok contoh nombor 4 Okey, tengok sini. Okey, dia kata diberi M 0.8, N 0.125. Ungkap M dalam sebutan N jika, tengok A ni. A kata apa? Cuba baca sikit sekarang. A apa? Y. Baca sikit. Jolin, baca A tu Jolin. Baca A Jolin. Maka Y tidak berubah secara langsung dengan X. Tak A apa A? M berubah? A. M. Baca Jolin. A tu apa? M berubah? M berubah jadi 0.8. Baca soalan je. Bukan buat. Baca soalan je. M berubah? M berubah secara langsung dengan N. Okay. Kalau M berubah secara langsung dengan M, simbol dia macam mana? M berubah secara langsung dengan N. Faham tak? Itu simbol dia. Faham tak faham? Kalian faham tak? M berubah secara langsung dengan N. Jadi kita dah belajar, kalau ubahan nak tukar persamaan, dia jadi apa? M sama dengan tambah apa? Tambah apa? Siapa? Fakihin. Nak tambah apa? M berubah secara langsung dengan N. So nak jadi persamaan, M sama dengan apa Fakihin? Cepat. M sama dengan apa? Okey, sesiapa dah cepat. M sama dengan? KN.
KN. Okey, bagus Halia. KN. Faham tak ni? Jadi, bila ubahan nak tukar kepada persamaan, letak K sebagai pemberi ubah tu. Boleh tak? Okey, tu step pertama. Okey, step pertama apa? Apabila M berubah secara langsung dengan N dan sebaliknya lah apa-apa huruf yang awak tahu nanti, nak jadikan dia persamaan, letak apa? K. So, M sama dengan KN. Boleh? Boleh kot? Okey, dapat Itu yang pertama. Yang kedua, kita gantikan nilai. Gantikan M dia 0.8. 0.8. K sebagai pemberi ubah. Gantikan N dia sebagai 0.125. Tu je tugas awak. So, dapatlah K. Apa K? Ambil kalkulator. 0.8 bahagi 0.125. Dapat apa K? Tolong tekan kalkulator, dapat apa? 6.4. Okey, dapatlah K 6.4. Okey, senang je. Faham tak ni? Bila dapat K 6.4 nak buat apa? Gantikan nilai K ni. So dapatlah M sama dengan apa? 6.4 N. Dah siap, itulah persamaan dia. Faham? Faham tak faham? Faham. Faham Okey, B pula. Okey, B seorang baca je. Siapa ni? Anissa. Okey, baca B tu. M. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, so M berubah. So M to the M berubah secara langsung dengan apa? Punca kuasa 3N. So punca kuasa 3N. Faham tak ni? Okey, so nak tukar persamaan M sama dengan apa? Weng. M sama apa Weng? Weng yang lock. Okey, M sama dengan apa? M sama dengan macam ni. M sama dengan K punca kuasa N. Okey, pandai. Thank you. So M sama dengan faham kan? K punca kuasa 3N. Tu je lah. Okey, kemudian buat apa? Tukarkan. Okey, gantikan nilai M dan nilai N. Faham? Gantikanlah. M dia apa? 0.8. K punca kuasa 3. N dia berapa? 0.125. So dapatlah K. Apa K? Tekan kereta. 0.8 bahagi punca kuasa 3. 0.125. Ni tekan kereta lah. Okay, dapat apa K? 1.6. Dapatlah K 1.6. So nak buat apa? Seterusnya, kita buat apa? M sama dengan 1.6N. Okey, gantikan nilai K ni. So dapatlah M sama dengan 1.6 punca kuasa 3N. Dah siap, tu je lah. Okay, ni dah diungkapkan M dalam sebutan N. Boleh ikut? Senang ke susah setakat ni? Senang ke susah? Senang ke susah? Faham tak? Faham. Okey, so kita ulang balik. Mula-mula kita buat ubahan, contoh dia M berubah secara langsung dengan N, dah dapat. So, yang kedua buat apa? Nak tukarkan ubahan kepada persamaan, kena letak apa? K. Okey, pandai. Kemudian yang ketiga buat apa? Gantikan. Gantikan nilai M dan N, pandai. Kemudian dapat nilai K, gantikan nilai K dekat persamaan. Tu je step awak. Boleh ingat tak? Ini soalan SPM Ini soalan SPM. Okey, yang baru ni keluar dekat SPM sebenar. Okey, 4 markah Faham tak ni? SPM 21 keluar soalan ni 4 markah. Tapi bentuk soalan dia macam mana? Macam ni lah ayat yang panjang ni. Okey, sama juga. So dapatkan yang pertama, dapatkan ubahan dia berapa. Okey, kita tengok contoh nombor 5 lah kita tengok. Okey. Pemanjangan spring X cm berubah. So X berubah secara langsung dengan jisim W. Faham? So tugas awak baca ayat yang panjang tukarkan kepada simbol. So X berubah secara langsung dengan W pemberat. Faham tak setakat ni? Faham tak?
Faham. Okey, kemudian buat apa tadi? Tukarkan persamaan, letak apa? K. Sama dengan KW. Nanti misal. Okey. Kemudian buat apa? Kan dia kata tuan diberi bahawa pemanjangan spring. Spring apa? Spring adalah X sama dengan 3 apabila diletakkan pemberat sebanyak pemberat W. W dia adalah 200. Okey, ungkapkan X dalam sebutan W. So buat apa? Yang pertama ubahan, yang kedua letak persamaan jadi X sama dengan KW. Yang ketiga apa tadi? Ganti Alia. Yang ketiga apa Alia? Alia Alisha. Yang pertama tukar persamaan Y berubah secara langsung. X berubah secara langsung dengan W. Yang kedua ubahan tukar persamaan letak K. X sama dengan KW. Yang ketiga buat apa Alia? Alia Alisha? Ada ke tak tahu? Kau tak tahu kau pergi makan kau. Apa cepat? Yang ketiga buat apa? Cepat. Siapa dah? Siapa? Jolin. Yang ketiga apa Jolin? Gantikan nilai X dengan W. Okey, pandai. Gantikan nilai X dan W. So X dia berapa? 3 sama dengan K. W adalah 200. Sama je dapat, senang je. Okey, kemudian dapatlah K. K dapat apa? 3 bagi 200 bagi 200. dapatlah K sama dengan 0.015. 0.015. So dapat K, seterusnya buat apa? Gantikan. Gantikan nilai dia. So X sama dengan 0.015 W. Dah siap. Okey, faham? Faham ke tak faham? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh kau tak? Boleh. Okey, senang tak ubahan ni? Takat ni senang ke susah? Senang. Senang. Okey, so awak kena boleh tengok nanti Dia sama je, benda ni sama je sebenarnya. Okey, so saya nak awak buat latihan. Latih kendiri 1.1B. Kalau ubahan langsung ni awak faham, ubahan songsang dengan tercantum lagi senang faham. Okey, ada konsep yang sama. Okey, so saya nak awak buat latih kendiri 1.1B. Awak buat nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, buat ni. Faham tak ni? Okey, buat ni salin soalan. Okey, wajib sebab zaman kebat ni awak kena salin soalan. Salin soalan, kemudian awak buat satu persatu. Macam tadilah. Macam mana nak buat dia? Yang pertama, saya ulang balik. Tukarkan kepada bentuk ubahan tadi. Ni. Kemudian yang kedua, nak tukarkan ubahan kepada persamaan, letak K. Yang ketiga, yang pertama, tukar bentuk ubahan. Yang kedua, tukar persamaan, letak K. Yang ketiga, ganti nilai. Yang keempat, dapatkan nilai K. Kemudian ganti nilai K dekat persamaan. Boleh ingat step dia? Boleh tak? Okey, salin sikit. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ulang sama. Yang pertama apa? Tukar kepada bentuk ubahan. Yang kedua apa? Tukar kepada persamaan dengan tambah K. Betul? Yang ketiga apa? Yang awak faham lah. Yang ketiga apa? Ganti nilai. Yang keempat, dapatkan nilai K. Yang kelima, ganti K dalam persamaan. Ingat 5 step ni. Ingat tak? Okey, ulang balik. Yang pertama step dia apa? Tukar kepada ubahan. Okey, tukar kepada ubahan. Yang kedua? Tukar persamaan. Okey, tukar persamaan dengan tambah K. Faham tak ni? Tambah K. Okey, yang ketiga? Ganti nilai. Ganti nilai. Okey, ganti nilai. Okey, nilai-nilai dia. Yang keempat? Dapatkan nilai K. Okey, dapatkan nilai K. Dan yang kelima?
ganti K dalam persamaan. Faham tak ni? Awak buat semua ni. Faham. Ingat 5 step ni. Okey, awak buat soalan. Ni, muka surat. Muka surat apa? 10. Okey, ataupun saya dah screenshot tu. Buat latihan 1.1B. Nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, wajib salin soalan ni. Okey, salin Salin soalan ni dan buat step yang saya ajar tadi. Okey, sampai dapat dia punya persamaan. Boleh? Faham tak? Sebab kebat sekarang ni yang baru ni kebat 50%. Zaman awak lagi tinggi lah. So nak tak nak awak kena baca soalan. Okey, tu saya cakap. Awak wajib salin soalan ni dalam buku tulis dan tukarkan step-step yang saya cakap tadi lah. Ada 5 kaedah tadi Tukar kepada bentuk ubahan. Kemudian tukar kepada persamaan dengan tambah nilai K. Kemudian nombor 3, ganti nilai-nilai. Yang keempat, dapatkan nilai K. Dan yang kelima, gantikan nilai K dalam persamaan. Tu je saya minta. Dapatlah 4 markah. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, so awak buat nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wajib salin soalan. Bila awak salin, awak dah faham dah tu. Okey, boleh. Ni je saya minta. Okey, ni saya stop dulu recording. Nanti siapa yang tak datang tu, boleh tengok kita punya recording.